أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Kak Jah dulu. Cik Jah dulu. Tadi kejap mula-mula Cik Jah, lepas tu Lepas tu Hajar Sabaria, Hajar Sabaria, lepas tu tu Hajar Ramlah, Kak Ramlah. lepas tu Datin Rozifah, Okey. lepas Datin tu Cik, Datin Cik. baru Kak Sum Yeah. Okey. Terima kasih Kak Rozi. Okey, muka surat berapa sama. kita sambung? 41. 41. Okey, boleh Cik Jah baca dulu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Cik Jah, boleh baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني Okey, boleh terus. ومن لم يطعمه Okey, to tu kalau boleh lepaskan lantunan tu dia diheret. Wa man lam yat'am. ومن لم يطعم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة. Ambil mana Ustazah? Okey, ambil kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Okey, sampai situ dulu kan? Ya. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama Cik Jah. Okey, next Kak Hajar Sabaria. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma fasala talutu bil junud qala inna allaha mubtalikum bimana Mubtalikum hadiah. qala inna allaha mubtalikum Binaharu. Qala inna allaha mubtalikum
binahar. Boleh. Faman syariba minhu falaysa pendek. minni. Pendek je. Syariba minhu Faman faman syariba minhu falaysa minni. Sekejap aja lagi sekali dekat shin tu hati-hati jangan dia jadi syaw. Faman syariba. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa Okey. man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatun biyadi. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Man Illa ightarafa. Dia nipis sikit Dia ghain tu nipis sikit tu. illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Lagi sekali aja dekat ghain dia tak boleh ada lantunan, dia rakhawah. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Okey. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'ah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasirah. Ghalabat fi'atan kasiratan. ta tu aja. Ta yang mati tu hamaskan sikit bunyi dia. Lepas tu tanwin tu dia jangan fi'atan, dia pergi dekat kaf belakang. Ghalabat fi'atan ka. Tanka. Ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Biiznillah. Ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Aja. Sama. Okey, Kak Ramlah kan tadi. Kak Ramlah unmute Kak Ramlah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. Hello Kak Ramlah. Huwa walladhi. فلما جاوزه هو والذين Kak Ramlah lagi sekali Kak Ramlah. Falamma.
فلما جاوزه هو والذي Betul. هو والذي Ya. Saya tak boleh dengar suara. Dengar suara. Tak, tak, tak. فلما جاء dengar Ustazah. Dengar, saya dengar. فلما جاوزه هو والذي Falam mim dengung lebih sikit. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم Boleh? Qalu. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة من فئة Kak Ramlah ambil kam. Kam. Yep. Sesuai ambil situ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Ramlah. Okey, Datin Ruzipah kan? Cik Rima tak dengar suara ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahrin faman syaraba minhu Faman syariba. فمن شرب منه فليس مني. Minni. Min tu dengung 2 harakat, ni berhenti pun 2 harakat. فمن شرب منه فليس مني. Okey. ومن لم يطعمه Sikit sangat to tu. Lantunan dia kena kuat sebab kena tebal dan dia perlu diheritkan. Wa man lam yata'amhu yata'am yata. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Ada 2 kesilapan kat situ. Datin Ruzipah tadi. Ghain jangan qalqalah. Ra pun jangan qalqalah. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Sebab apa tak boleh lantun? Ghain ada rokhwah. Ra tu dia ada tawassud. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله. أنهم boleh ambil? Berarti dekat mulaqullah ni. Yadhunnu ambil. يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة
ghalabat boleh ambil situ. Ambil kam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Alright. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ijaz hari ni Datin Rozipah. Kasih. Kak Rozi nak saya pas balik ni ke host? Boleh juga. Kesian Ustazah Kak Rozi boleh uruskan. Apa, okey je, cumanya saya takut saya tak perasan. Sekejap saya pas Okey. Siapa tadi lepas Datin? Lepas Datin Cik. Oh, Datin Cik. Okey. Okey dah. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Datin Cik unmute dulu. Wih, berseri-seri Datin Cik petang ni ya. Datin Cik. Hai. Tak ada gambar. Cuma dia mikrofon masih lagi dalam mute. Gambar hilang. Tak dengar lagi. Okey. Baru betul. Baru okey. Salah tekan tu Assalamualaikum Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Allahu Akbar. Okey, yang itu Salah. kujut. Salah sikit. Ra tu betul tebal dah tapi dia tak panjang. Binahar. Sebab antara binaharu. Binaharu. Allaha mubtaliikum binahar. Tak boleh. Binaharu. Binaharu. Lepas tu? Tapi ra tu tebal kan. Mubtaliikum binaharu. Binahar. Okey. Inna Allaha mubtaliikum binahar. Okey, terus. Syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa in. Tebal sikit Datin. Wa man lam yat'amhu ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Ghain macam yang saya sebut tadi, jangan lantun. Illa manil. Nipis. Illa manil tarafa ghurfatan biyadih. Kurangkan sikit ketebalan. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّ يطعم beranakkan to يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. Boleh? فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Okey. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله يظنون أنهم Tu dengung sikit lagi. Annahum ملاقو الله كم من فئة kam min
min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan Ghalabat. Kejap Cuba Datin ambil balik. Kam min fi'atin. Tanwin tu pergi dekat qaf yang tebal tu. min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Sikit lagi zal. Kathiratan biiznillah. Ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Okey, sadaqallahul azim. Terima Terima kasih Datin Cik. Sama. Okey, lepas Datin Cik Kak Sum. Mute Kak Som. Unmute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا. Lu tu panjang Kak Sum. والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Okey, sadaqallahul azim. Lagu apa tu Kak Sum? Lagu apa tu? Jiharka. Jiharka. Oh, dia confident betul lah tu. Okey, terima kasih Kak Sum. Sama. Okey, Cik Lima. Cik Lima boleh unmute tak? Dah boleh dengar suara ke belum? Okey, boleh. Tadi tak ada suara lah. Saya pun terkelam. Ingat tak mengaji dah. Suara hilang. Tak apa. Ni dah ada kan? Okey. Terus baca. Ustazah sambung Fahazamu ya? Tidak. Tak sambung. Kita kan baca ayat yang sama. Ya ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap Cik Limah chop. Dia a'udzubillahi minasyai tu dia jangan diheret syai, tak boleh. Syai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. Binaharu. Na dengan ha tu masih lagi nipis, ra je tebal. Binaharu. قال إن الله مبتليكم بنهر. Tak boleh. Jangan binahor. Ha tu ha Mm-mm. lah nipis. Ha. Jadi Haru. Binaharu. قال إن الله مبتليكم بنهر. Ha. Ha. فمن شرب منه فليس مني فمن لم يطعم. Cuba macam ni. Cik Lima berhenti pada falaisa minni. Tak payah terus pada wa man lam yata'am. Sebab dia ada bunyi ha tu kalau nak berhenti. Berhenti pada minni. Ulang balik faman شرب منه فليس مني. Ya. Okey, terus. Bukan maaf tak payah. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtara. Wala tu mesti Cik Lima. Yap. Cik Lima, ta tu lantunannya jangan putus. Wa man lam yata'amhu. Jangan ya Oh, dia tak putus. Dia tak boleh putus ya. Ya ta'am. Ya ta'. Ya ta'am. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurratan bi. Cik Lima ulang balik wa man lam berhenti pada minni. Cik Lima tak sampai kalau panjang-panjang. Jadi jangan panjang-panjang. Nanti tercuri nafas ataupun dia rosak bacaan kan. Berhenti pada minni. Ni. Ulang balik wa man lam berhenti pada wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Okey, ambil balik fa innahu. Fa innahu minni illa man ightarafa ghurratan biyadi. Salah tu. Illa man ightarafa ghurr. Ghain tu jangan dilantun. Lepas tu ghurfatam tu dengung. Fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan. Jangan bunyi manir. Oh, manir. Dia tak boleh qalqalah. Dia ghain tidak ada qalqalah. Manir. Manir. Ghurfatam bukannya ghufratan. Tadi Cik Lima baca ghuf. Oh ya kau. Ghain ra ghurfatam. Illa man tarafa ghurfatan biyadihi. Okey. Betul ke? Betul tak? Okey, terus. Ya. Terus. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Okey. Walamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junud. Bijalu. Ada alif je. Qalu la taqata lana. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah. Annahum mulaqullahi kam min Yazunnuna
أنهم يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة okay, ambil balik kam من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. Kenapa tak boleh tebal? Sebab tanwin bertemu kaf. Kaf tu nipis. Fi'atan kathi. Min mana tadi? Kam. Yazunnuna Ambil kam. annahum Min min fi'atin. fi'atin mana satu? Kam. Sebelum dia. Sebelum min. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Okay, sadaqallahul azim. Okay, terima kasih Hajar Lima. Okay, Hajar Nuria. Saya mutekan dulu ya. Apa saya tak Mute. Unmute. Sorry. Minta tolong mutekan Kak Cik Lima, Kak Rozi. Saya tak boleh nak mutekan. Billahi minasyaitonirrajim. Boleh Kak Rozi mutekan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah. Terima kasih. Okay. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Tak sampai. Saya ulang ya. Ambil sikit ghalabat. Ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Tak turun. Sadaqallah. Wallahu ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Ini laju baca. Ui. Tu tak baca ini. Itu baca satu juzuk satu hari je kurang laju ni. Kalau tak siap. Tu bila mengaji balik confuse. Okey, Kak Rozi sambung. Sambung pula, ulang balik ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا Hello. hello. Kenapa Kak Rozi? Hello, Ustazah? Hello. Ustazah dengar Kak Rozi tak? Ustazah dah freeze dah. Tak dengar? Tak dengar? Ustazah tak dengar kot. Ustazah dah keluar dah. Okey, okey. Hello. Okey. Saya terkeluar. Tadi lama Kak Rozi baca daripada Faman Syaribah tu slow sangat internet Oh, iya saya. ke? Boleh tak minta Kak Rozi baca balik? Dah habis Belum. Cuba ambil baris kedua tu. Faman Syaribah min. Faman Syaribah. Jauh ke bawah dah kan? Kolu kan? Tak Saya yang apalah. saya tak dengar Ustazah tak aja. dengar tadi. Putus saya punya line. Okey, tak apa, tak apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Tebalkan sikit tu Kak Rozi. Walabat fi'atan kathiratan kathiro. Okey. Kam min fa'atin fi'atin qali. Okey. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan tidak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Boleh. Wallahu ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Dengar Kak Rozi baca tersenyum-senyum saya ingat Kak Rozi punya ni. Teranum. Okey. Kak Rozi hari apa? Malam ni. Senin malam? Malam ni baru nak malam belajar. Ni. Tak apa. Pelan-pelan Kita bagi basic dulu. Okey. Nak tanya, saya dah baca belum ayat 250 ni? Sampai bawah? Sebenarnya Kak Rozi copy daripada yang laki satu dulu tu. Okey, tak apa. Kak Rozi kopi tak apa. Tapi untuk hari ni saya bacakan je lah untuk disemak semua kan? Okey, boleh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Bunyi apa Tak ada pula bunyi dia. Daripada saya ke? Cuba Ustazah. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك
الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Oh, Kak Rozi kopi yang kelas Talaki 3. 3 ke 2? 1. 1 sampai 51 dah. Ke? Saya pun dah tak ingat dah. Okey, baik. Alhamdulillah habis kita baca hari ni. Kita ulang kaji hari ni untuk 2 sifat, iaitu rakhawah dengan sifat tawasud, kan? Dengar tak suara saya? Jelas tak? Slow Ustaz ni. Perlahan sangat suara dia, suara Ustazah. Nasib baik beritahu. Nasib baik saya tanya. Sekarang slow lagi ke? Masa mengaji tadi kuat. Oh, sekarang ni slow. Okey dah. Dah okey Ni dah. dah. Okey. Okey, dia kena pegang. Okey. Okey, hari ni kita ulang kaji untuk 2 sifat, iaitu sifat tawasud dan rakhwah. Minggu lepas kita dah masuk sifat syiddah, kan? Iaitu tertahan suara. Yang mana tertahan suara ni huruf dia 8 je, iaitu apa dia? Ajid, Qatin, Bakat. Jadi 8 huruf ini apabila dimatikan, dia tertahan suara. Maknanya tak boleh keluar. Jangan bagi dia keluar. Contoh yang paling mudah pada 8 huruf tu, yang bukan paling mudah, yang paling banyak kita tersilap dekat kaf dengan ta. Dekat kaf dengan ta bila kita matikan dia jadi ak, at. Tu jaga. Dia tak boleh lepas suara. Boleh nak lepas angin je. Ak dengan at, itu sahaja. Lebihnya tak boleh. Kena ingat, kenapa tak boleh? Sebab dia ada sifat syiddah. Dia tahan suara tu. Syiddah. Okey. Tu nak kena ingat. Ni saya sebut banyak kali ni sebab apa? Kesilapan yang selalu dibuat. Kesilapan yang kerap dibuat. Tu kena ingat. Okey. Yang tu kira ulang sikit je lah. Okey, hari ni kita masuk sifat rakhwah dan tawasud. Yang mana antara rakhwah dengan tawasud ni, rakhwah adalah lawan bagi syiddah lah. Syiddah tadi saya sebut tertahan suara. Maka rakhwah itu adalah lawan baginya terlepas suara. Okey, jadi dia banyak, kan? Okey, sebab apa banyak? Sebab huruf yang tertahan suara ada 8 je. Dan huruf pertengahan antara lepas suara dan tahan suara ada 5 sahaja, iaitu lin, umar. Jadi selain daripada tu semua huruf rakhwah, iaitu huruf yang boleh melepaskan suara. Jadi huruf-huruf selain dari 8 dengan 5 tadi kita boleh lepaskan. Tapi dalam banyak-banyak huruf rakhwah ni ada pula huruf yang disuruh lepas kita tak nak lepas. Okey, kita tengok hari ni start daripada baris yang pertama. Saya ada bunyi angin tapi tak tahulah, rasa bunyi angin. Rasa tak ada angin dekat sini. Mungkin kena mute dulu semua kan. Saya pun. Just sabar dia ke. Betul. Betul. Tak ada angin dah, hilang. Okey. Tak apa, aja sabar ya. Kalau tak apa jelas apa-apa nak tanya nanti unmute balik. Oh, ada kipas. Tak apa. Kalau dah mute tak apa, tak dengar. Okey, saya teruskan. Seperti mana yang saya sebutkan, kita nak mengetahui setiap sifat pada huruf ni, kita matikan. Baru dia nampak jelas. Walaupun dia berbaris, dia tetap ada sifat. Tapi bila mati lagi jelas. Okey, kita tengok yang pertama. Kita sekarang ni nak fokus antara sifat rakhwah dengan tawasud tadi. Apa dia rakhwah? Terlepas suara. Apa itu tawasud? Tidak.
Tidak lepas, tidak terlepas, tertahan. tertahan dan tidak Tidak terlepas dan Berlalu. tidak tertahan. Oh, dia punya ter tu. Okey. Falamma fasala talutu bil junudi. Tandakan dekat kalimah bil junudi. Kenapa kat situ? Lam yang mati itu tawassut. Sebab tu kita tak boleh lantunkan dia. Dia tidak ada sifat lantunan. Contoh, macam mana lantun? Bila junu, selalu orang beranak ni. Bila junu le, bila kan. Tak ada le Bilju. Terus masuk jim. Bilju. Tapi apabila dia ada tawassut, jadi kita boleh meletak dia di tengah-tengah. Dia tidak boleh kosong. Kadang ada orang kata susah lah Ustazah tak nak bagi dia melantun sebab dia terlantun sendiri. Jadi dia buat macam gini pula kaedahnya. Bil junudi. Dia terberhenti macam break terlalu kuat sangat. Sedangkan dia ada tawassut. Jadi dia boleh je nak letak bilju. Lembutkan dia bilju. Dia ada sedikit yang dilepaskan ke depan tapi tidak lepas banyak. Sebab dia duduk tengah kan. Tahan tak boleh. Lepas tak boleh. Jadi biar dia bermain. Jangan main lama-lama. Dia tak ada dengung situ. Jangan pula kita nak letak kat situ. Mentang-mentang Ustazah kata ada tawassut dia pun sedap. Qalutu bil junudi. Takut nak melantun. Dia lama pula. Tak bolehlah juga. Okey. Orang kata sedang-sedang. Supaya dapat memelihara daripada lidah itu melantunkan semula. Okey, jelas tak untuk lam? Ini saya akan kait dengan kalimah-kalimah yang kita baca hari ni. Okey, seterusnya cuba tengok pada baris yang kedua pun ada satu iaitu wa mallam. Wa mallam. Tu tak ada masalah sangat sebab dia mati hidup balik. Kenapa mati hidup balik? Lam sabdu kan? Lam sabdu itu asalnya 2 huruf. Yang huruf pertama lam mati, huruf kedua lam hidup. Tu tak ada masalah. Okey, yang jadi masalah ni bila dia mati. Okey, pindah pada baris yang ketiga. Apa Ustazah, dia? yang minhu tu? Ya saya. Sorry. Minhu. Betul. Terima kasih sebab ingatkan. Okey, pada kalimah minhu tu ada satu iaitu nun yang bersifat tawassut. Yang mana tawassut tadi kita tak boleh terlalu menahan, tak boleh dilepaskan. Dan dia ada juga hukum izhar. Izhar halki ni yang mana disebut sebagai membaca tidak boleh dengung. Sedangkan nun itu dia ada sifat gunnah semula jadi. Dan dia ada sifat tawassut. Jadi tidaklah semestinya bila dia dah kata hukum tu izhar, dia pun baca faman syariba minhu falai. Jadi tak sedap bunyi dia. Minhu falai, terkejut berhenti sekejap kan. Jadi dia tak perlu berhenti terkejut macam tu. Letak aja pelan-pelan. Syariba minhu. Dia ada sedikit dia punya gunnah tu. Sifat dia. Bukan dirunahkan tau. Sifat yang memang ada pada nun tu. Okey, boleh. Yang tak boleh minhu. Minna tu tak boleh. Ataupun minhu terkejut tu tak boleh. Jadi dia duduk tengah-tengah. Okey, baik. Ya ta'amhu. Terusnya. Ya. Okey, kalau ya ta'amhu tu kalau untuk ta tu dia tahu dia syiddah tapi ada pada mim. Okey, pada mim samalah dia wa mallam dengan ya ta'amhu. Dua-dua mim tu bersifat tawassut. Jadi kita letak tu lembut. Macam mana nak lembutkan dia? Biarlah dia ada dia punya sedikit gunnah itu. Memang dia tak boleh hilang. Okey, mana tadi? Wa mallam ya ta'amhu. Nampak? Perhatikan pada mim mati. Wa mallam ya ta'amhu. Dia ada sikit. Sedap bunyinya tu. Sebab gunnah ni maksudnya suara yang sedap yang keluar daripada hidung. Okey. Tu tawassut boleh dapat? lah. Macam mana? Tu dengan lam tu tawassut ke? Salah satulah ada sifat tawassut. Salah satunya bersifat tawassut. Tawassut tadi Lin Umar kan? Boleh? Satu cik? InsyaAllah. Baik. Saya terus. Fa'innahu. Okey, tengok pada baris yang ketiga. Yang kebanyakan tadi bila baca pada kalimah manil tarofa ni. Manil tarofa. Ini catatlah, buatlah nota sikit ke apa ke dan sebagainya. Kalau ada buku nota, tulis kalimah manil tarofa tu. Yang pertama, pastikan dia dibaca dengan agak nipis. Dia bukan nipis lah. Kalau cakap nipis salah. Bukan nipis.
Dia masih lagi dalam kategori huruf isti'la, huruf ghain ni huruf tebal, tapi dia jadi sederhana tebal. Dia jangan sebut nipis. Kenapa dia jadi sederhana tebal? Dia disebut sebagai huruf infitah sakinah tau disebut. Infitah tu apa? Infitah tu patutnya dia sebab ghain ni kan dia bukan itbaq kan. Dia infitah, sifat yang terbuka. Lepas tu pada huruf ghain tu mati. Sebab tu dinamakan huruf infitah sakinah. Pada kalimah ni. Kenapa dia sederhana? Kita tengok sebab kalimah ghain, huruf ghain itu sebelumnya baris bawah. Dia jadi sederhana sebab dia berbaris bawah. Lepas tu huruf selepas ghain tu huruf ta. Ta tu pun huruf nipis. Jadi huruf ghain tu asalnya isti'la yang dibaca tebal. Tapi sebab diapit oleh dua huruf yang nipis, maka dibaca dengan sederhana tebal. Boleh dapat tak? Dah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ghain itu dia ada sifat rakhwah. Tapi dia bersifat jahar. Ni. Ustazah, jahar? apa nama Ustazah sebut dia infitah apa? Sakinah apa tadi? Infitah sakinah. Ghain mati itu adalah huruf infitah sakinah. Infitah tu maknanya ghain itu bersifat infitah lah. Dia kan Jahar ghain ni kan Jahar. Ya. Jahar tu tertahan angin. Ghain ni dia tak keluar angin tau sebenarnya. Maniu. Dia tak ada angin keluar. Yang keluar tu adalah rakhwah. Ghain ni dia bersifat rakhwah. Ya. Suara je yang keluar. Itu yang kita kena keluarkan. Dia jejak kita punya pangkal lidah kat lelangit tu tapi tidak terlalu rapat. Bila terlalu rapat, itu yang jadi beranak tu. Kebanyakannya suka lantun kan? Perasan tak? Macam sedap tau ghain ni dilantunkan. Illa manigh'tara. Aduh, sedapnya bunyi manigh. Tu tak boleh. Sebab apa? Sebab pangkal lidah terlalu melekat kuat dekat lelangit tadi. Dia tak boleh lekat terlalu kuat sebab dia ada suara yang nak dikeluarkan. Kenapa nak kena ada suara nak keluarkan? Sebab dah itu memang sifat ghain. Okey, boleh? Jangan baca kebanyakan ada juga yang sebelum ni saya pun faham macam tu dulu. Saya baca illa maniu tarafa maniu. Ghain ni memang asalnya tebal tapi tengok baris. Kalau baris atas yang ada pada ghain ataupun ghain tu mati sebelumnya baris atas ataupun selepas ghain itu diletakkan huruf tebal, baru dia tebal. Ini sebab dia baris bawah. Kat mana baris bawah dia? Sebelum tu. Manigh tarafa. Jangan terlalu tebal. Dia dah sederhana tebal. Jadi nampak tak kat mana rakhwah ghain? Semua nampak kita ni sekadar kata apa? Teori semua dah faham dah. Ghain tu mesti ada rakhwah. Lantunan suara tak ada. Tapi bila praktikal tu masih melantun-lantun lagi. Tu kita nak kena jaga Okey. Illa manigh'tara. Heretkan dia suara tu. Manigh. Tu. Okey, boleh? Baik. Itu satu. Itu yang agak ketara tadilah yang saya tegur bacaan tadi kan. Kemudian seterusnya tengok pada kalimah ghurfatan biyadi. Pada kalimah ghurfatan tu yang saya nak sentuh ra. Ra yang mati itu nampak tawasud dia. Kalau kita baca illa manigh'tarafa ghur. Bila ghur dia dah tak jadi tawasud tapi dia jadi qalqalah juga. Ra ini dia ada sifat yang berada di tengah. Suara tu di tengah. Jadi heretkan sikit je. Jangan banyak sangat. Jangan mati terus. Ghurfatan biyadi ghur. Dan dia tebal mengikut pada huruf sebelum dia. Kenapa ra ni kena ikut huruf sebelum? Sebab ra tu mati. Kalau ra tu berbaris tak perlu tengok huruf siapa, huruf apa sebelumnya. Jadi kalau kalimah ghurfatam ni pastikan tawasudnya tu tidak terputus dan pastikan ra itu dibaca tafkhim. Jangan baca ghurfatam. Kalau kita baca ghurfatam tawasud dah ada tapi tak tafkhim pula. Ada juga yang baca ghurfatam
dia punya tafkhim dah ada tapi dia kurang pula tawassut dia. Jadi dia kena seiring. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Boleh dapat? Ghurfatan biyadih. Okey. Baik. Seterusnya cuba kalau kita tengok. Tak dengar. Hello? Ya. Dengar tak Cik Lima? Baru Ustazah ingatkan Ustaz, saya mute punya, saya lupa nak cakap. Ustazah tak dengar. Sebab saya nak cakap huruf tu kena tebal ya Ustazah. Tebal. Sebab apa kena tebal sebab Cik tanda Lima? di depan. Ya. Ra mati sebelumnya baris depan. Okey. Dia tu panggil apa tadi? Tafkhim. Ra tu dia panggil memanglah tafkhim kan, tafkhim. Bukan tafkhim tau. Kalau tafkhim boleh dia kaf. Bukan tafkhim. 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 Dia ada beza tu kha dengan kaf. Kebanyakan ada saya dengar orang sebut tafkhim. Dia bukan tafkhim Kalau tafkhim dia jadi kaf. Tafkhim. Kha ya mim. Kha. Tafkhim Baik, saya teruskan Okey, kemudian ni saya dah sebut dah tadi fasyaribu minhu, nun itu tawassut. Kemudian qalilam minhum, kat situ ada nun tawassut, mim tawassut. Kemudian falamma jawazahu huwa wallazi. Okey, saya nak sentuh juga walaupun dia tidak mati, ha ni dia berbaris, sifat dia melepaskan. Dua-dua lepas. Dari segi udara dia lepas ataupun angin. Bila kita sebut hu tu ada angin kan. Lepas tu ada suara yang dilepaskan. Dan satu lagi, walaupun huruf ini dua-dua terlepas sifatnya antara angin dan suara, dalam banyak-banyak huruf, huruf ha ini adalah huruf yang lemah, yang disebut sebagai khofa. Khofa ini adalah huruf yang lemah. Macam mana kita nak buat? Tadi dia kata lepas dua-dua. Bila lepas tu maknanya tidak ada sekatan. Maknanya lemah lah. Dia tidak menahan kan. Tapi cara melepaskan tu jangan terlalu kuat. Contoh. Falamma jawazahu huwa wal. Tidak perlu ditekan kuat. Macam kita sebut huruf H. Okey, jadi kita kan kalau sebut huruf H, ada tak kita tekan kuat-kuat? Tak ada kan? Kita akan baca hari-hari hujan, contoh. Saya contohkan guna kalimah-kalimah atau perkataan yang menggunakan huruf H. Ada tak orang sebut hari-hari hujan? Kuat sangat. Tak boleh. Kalau dalam huruf hijaiyah tak boleh. Sebab dia bersifat khofa. Sebab dia bersifat khofa. Apa tadi khofa? Khofa tu maksudnya lemah. Selemah-lemah cara dia melepaskan angin ha tu. Saya nak tanya, grup ni masing-masing ada tak dulu beli buku tahsin tajwid warna coklat tu? Pelan, tak dengar. Masing-masing ada tak buku tajwid warna coklat tu? Ada? Semua ada Okey, kalau ada dekat sebelah ke sekarang? Ada. Ada. Okey, buka muka surat 33 sekejap. Cabut dulu. Cabut. Maaf dekat sini pun saya punya guru sudah datang. Hopefully sampai pukul 4 ni okey lah lain kan. Dia sudah ada gendang dekat atas langit lah. 3. 3. Okey, cuba tengok huruf ha. Nampak tak? Dia memang dia ada 5 sifat. Ha tu, cuba perhatikan. Tapi bawah sekali nampak tak dia tulis apa? Hams, rokhawah, istifal, infitah, ismat, khofa. Nampak tak? Khofa itu apa? Tekanan yang paling lemah. Huruf ini saja yang khofa, huruf lain tidak ada. Jadi bila kita menyebut jangan terlalu kuat. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita baca, Ustazah banyak sangat huruf ha, habis nafas. Mana tidaknya dia baca semua angin keluar kuat. Falamma jawazahu huwa wallazi. Cukup dah. Cukup syarat dah. Sebab tekanan dia tak kuat, dia lemah. Kena ingat tu. Baik dia mati, baik dia hidup. Mati tu maksudnya dia, contoh macam ma'ah. Kat situ ada contoh lah kalau saya berhenti.
Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Cukup. Ada bunyi angin tak? Ada. Suara mengikut sekali tak? Ikut. Sebab angin dah dilepaskan kemudian. Jadi suara tu dia ada sekali. Amanu ma'ah. Cukuplah, jangan amanu ma'ah. Tak payah. Dia nak menyatakan yang suara kena ada keluar. Dia pun ma'ah. Dia keluarkan macam itu. Tak payah okey. Kemudian tengok lagi. Boleh saya terus? Qalu la taqata lana al-yawma. Ini sama tadi saya sebut pada bil junudi. Lam mati itu tawasud. Jangan baca lanal yaum. Lanal yauma. Kena lembutlah, kena berhati-hati setiap kali kita nak menyebut huruf-huruf tawasud ni. Okey, kemudian ni ada satu lagi ha, iaitu rokhwah. Bijaluta wa junudi. Cukuplah. Di. Jangan tak keluar langsung angin. Tak boleh lah. Okey. Baik. Bijalu. Kemudian, bukan wa junudi. Ha tu ha. Rokhwah pada ha. Ni yang saya sentuh ni huruf rokhwah dengan huruf tawasud saja. Syiddah saya tak sentuh. Hari tu saya dah sentuh kan. Sebab huruf rokhwah ni banyak ni yang kita nak kena sentuh. Cuma saya highlightkan lebih kepada huruf-huruf yang mati. Kalau huruf yang huruf yang hidup tu dia tak ada, yang kadang-kadang tak berapa Jim jelas ke Ustazah? Ya. Jim ke rokhwah tu? Bukan. Jim bukan rokhwah. Jim tu sifatnya syiddah. Itu wajunudih. Dih belakang tu. Iyo. Comel sangat hak pun. Ujung ya. Walaupun dia bersambung wajunudihi cukup dah. Wajunudihi, tak perlu wajunudihi nak menyatakan kat situ ada ha. Nak menyatakan kita sebut ha, tak payah tak payah kuat. Nanti hilang sifat khofa. Baik. Seterusnya mana tadi? Qala alladzina yadhunnu. Okey, dekat situ sebenarnya ada huruf dha. Tapi dha tu dia berbaris. Bila berbaris ni tak nampak jelas kan? Yadhunnu. Tapi perlu hati-hati juga ketika kita menyebut huruf dha ni, ada sesuatu benda yang selalu kita bawa sekali. Apa yang kita selalu bawa? Tak ada dengung. Dha tak ada dengung. Apa yang selalu kita silap kat dha ni bila dia berbaris? Bila dia mati lain kesilapan dia. Bila dia berbaris lain. Okey. Jadi dia punya kesilapan selalu dibaca dengan tidak mengeluarkan hujung lidah, menyebabkan dha itu bunyi sofir. Sofir tu maksudnya apa? Berdesir. Kita baca sodap, nak belajar taranum pula lagi, langsung lupa sifat. Qala allazina yadhunnu. Tidak ada angin, tidak ada sofir, tidak ada. Sama juga dengan zal. Sorry terlepas tadi. Qala allazina. Zina tu hanya yang dilepaskan suara saja. Zal dengan dha ni dua beradik. Qala allazina. Okey, kenapa saya kata dua beradik? Zal dengan dha keluar tempat yang sama. Tempat yang sama. Sifat yang berada di atas tu, dua sifat tu sama. Apa sifat dia? Zal dengan dha yang sama ni apa dia? Ni kena catat ni. Sifat dia yang pertama jahar kedua-duanya. Apa dia jahar? Tertahan angin kedua-dua zal dengan dha. Tapi kedua-duanya juga terlepas suara. Ni. Yang selalu orang silap ni dia mengeluarkan angin sekali. Qala allazina yadhunnu. Tidak ada angin. Dia bersih daripada udara tu. Tertahan dia suara. Ustazah. Ya. Shin. Apa dia kak? Shin. Shin tu rokhwah. Shin. Shin. Dengan Shin tak? Dal. Kejap. Apa dia Kak Rozi? Shin. Shin tidak. Shin tu dia ada tafashi. Shin. Dia besar. Dal dekat ujung lidah juga kan Ustazah? Dal Hujung lidah belakang gigi. Ini keluarkan hujung lidah. Zal, dia tiga beradik Dua ni. Zal. Sekejap. Zal, dha dengan sa. Sa. Ya. Tak. Kak Rozi kata shin pula.
Dia 3 beradik. Tapi yang ni saya sebut ni 2 beradik ni sebab dia dekat kalimah ni tadi. Okey. Qala allazina yadhunnu. Termasuklah sa. Cuma bezanya saya tak nak sebut sa sebab sa ni walaupun dia 2 beradik, 3 beradik dengan zal dengan dha, tapi ada sedikit kelainan sifat iaitu sa ini terlepas dua-dua. Angin dia terlepas, dia punya suara pun terlepas. Tapi zal dengan dha ni suaranya tertahan. Suara terlepas tapi udaranya tertahan. Udara tertahan. Okey. Jadi kat situ ada beza. Jangan sekali-kali nampak Allah tu kita mudah je nak keluarkan sofir. Sebab kita lupa dia punya makhraj. Makhraj dengan sifat ni tidak boleh dipisahkan tau. Dia macam irama dan lagu. Tak boleh berpisah. Kalau makhraj salah, salahlah sifat dia. Jadi kena ingat zal dengan Allah mesti keluarkan hujung lidah. Sentilkan sikit hujung lidah tu. Tak keluar tak sah. Saya belajar dengan Syekh tu. Kalau tak keluar macam mana Syekh? Tak sah dia kata. Marah dia. Okey, takkan jadi huruf zal dengan dha. Dia akan jadi zal dengan dha yang bersofir. Mana ada huruf zal dengan dha yang sofir? Kita yang meletakkan sendiri sifat sofir tu Sedangkan sofir itu hanya untuk 3 huruf sahaja iaitu zai, sin dengan sod. Yang lain tidak ada. Okey. Boleh? Nampak tak tu? Boleh? Okey, saya terus. Qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah. Ada juga tadi yang berhenti dekat situ sebab nafas tak sampai, bunyikan ha tapi khafakkan dia. Mulaqullah. Okey. Kemudian, ini saya nak sebut ni. Kam min fi'atin. Saya nak sebut sikit. Ni luar daripada sifat. Tapi saya perlu sebut sebab dekat situ banyak huruf ikhfa hakiki, yang mana ikhfa hakiki ni bunyi dia tak sama. Catat sikit. Yang pertama nun bertemu fa. Bunyi gunnah tu, bunyi ikhfa nun tu pergi dekat fa. Tapi dia bukan dengung fa. Dengung tetap dekat nun. Tapi bunyi nun itu nak pergi dekat fa. Contoh min fi. Dia dah hampir gigi tu nak pergi dekat bibir bawah untuk menyambut fa. Dia tak boleh min fi, tak boleh. Dia kena, boleh dengar suara saya? Dengar. Boleh? Okey, min fi. Sebab ada yang tak sampai kepada fa tadi bunyi tu. Lepas tu fi'atin qa. Itu pun ikhfa hakiki juga, tapi dia bentuk tanwin. Tanwin bertemu qaf. Qaf keluar kat mana? Pangkal lidah. Tempat keluar qaf Jadi bunyi dia pergi dekat pangkal lidah sambil kita tengok apa lagi sifat yang ada pada qaf yang penting, iaitu isti'la. Kan? Dia kena pening-pening sikit ni. Okey, jadi bunyi ikhfa tu kena pergi belakang tempat keluar qaf, dan qaf itu mesti tebal. Tebal sebab isti'la. Apa itu isti'la? Mengangkat sebahagian pangkal lidah, iaitu huruf qaf. Fi'atin qa. Nampak tak? Jadi dia memudahkan untuk kita menyebut qaf. Kalau kita sebut fi'atin qali tu dia tak sampai dekat qaf, dia sampai dekat kaf aja. Patutnya belakang satu langkah lagi. Fi'atin qa. Dia kena tebal Kemudian qalilatin qa. Okey. Pada kalimah qalilatin adalah asal daripada nun. Yang mana nun tadi saya sebut dia sebagai tawassut. Maka qalilatin gha tu pun tak boleh diberanakkan huruf tu. Contoh qalilatin gha, tin gha, tina. Tak boleh tina tin gha. Boleh tak kita lepaskan tin tu tin saja macam tu? Boleh kan? Sebab dia ada tawassut. Jangan terlalu menahan sangat sehingga kan dia jadi seolah-olah terhenti. Qalilatin ghalabat. Macam tu tin. Terkejut kan bunyi dia? Tak payah. Qalilatin ghalabat. Bagi dia ruang, tapi jangan terlalu lama. Kemudian ghalabat fi'atan. Ini bunyi dekat belakang juga, tapi nipis. Dia ada beza dengan qaf tadi. Perhatikan fi'atin qali. Itu qaf. Yang ini fi'atan kathi. Nampak? Dengung dia tu ada beza. Okey, kemudian ambil pada satu kalimah lagi iaitu zal yang mati fi'atan kathiratan biiznillah.
Ini yang saya nak sebut zal tadi, tertahan udara, terlepasnya suara ketika mati ni yang selalu diberanakkan ni. Okey. Kebanyakannya memang suka baca bi'iz kan. Dia Lepas ni nak tak boleh juga tarik Ustazah. Jangan tarik ya. betul lah. Ya. Kebanyakannya suka tarik ke dalam. Saya rasa macam nak tarik je lidah tu keluar balik. Okey, kalau macam kata tak berapa mahir ataupun susah lah macam zal tu selalu terberanak je, asyik terlepas je. Baca pelan-pelan kat situ. Jadikan dia punya sebutan huruf tu rokhawah tu panjangkan sikit. Kita proses belajar. Contoh mana rokhawah? Cuba tunjukkan mana rokhawah. Bi'iz. Nampak tak? Bi'iz. Rokhawah apa tadi? Itulah rokhawahnya. Tapi di samping menjaga rokhawah tadi, jangan sampai hujung lidah tu dia terletak dekat gigi bawah. Nanti dia jadi bi'iz. Dia jadi zai pula. Kalau kita pendek macam sakah bi'iz. Tak boleh. Berhenti. Dia tak boleh. Bila berhenti dia jadi syiddah. Kadang ada setengah orang tu dia nak menjaga sebab dia tak boleh lantun, tapi dia baca begini. Katsiratan bi'iznillah. Kan? Dia kontut. Dia punya rokhawah tak ada. Bi'iznillah. Kalau bi'iznillah dia jadi jahar dan syiddah. Dia jadi jahar dan syiddah. Sedangkan sifat zai ini jahar dan rokhawah. Bi'iznillah. Ada satu yang bertanya kan macam mana cara nak bagi dia lembut. Hujung lidah kita letak dekat gigi atas tapi jangan lekat kuat. Bi'iz. Kenapa tak boleh melekat terlalu kuat? Bagi ruang tu yang tak berapa rapat tu supaya supaya suara tu keluar dengan lembut. Bi'iznillah. Kalau rapat sangat dia jadilah melantun tadi bi'iz. Alhamdulillah. Bi'iznillah. Kalau tak biasa macam saya cakap tadi perlahan-perlahan bi'iznillah. Boleh? Banyak kalimah-kalimah yang ada huruf zal tau. Yang main-main. Contoh macam wa'il qala. Surah Al-Baqarah ni lah yang banyak. Sekejap-sekejap jumpa wa'il qala. Masya Allah. Tapi kita jangan sekali-kali mengeluh lah. Kita sebenarnya belajar mengaji jangan stres-stres. Kena kena relax, kena rasa seronok nak ngaji tu kan. Kalau stres nanti dia jadi lagi tak nak datang. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya pada kalimah Allah ni. Saya nak sebut kalimah Allah sebab dia ada juga tawassut iaitu lam. Okey, ada juga setengah yang baca wallah tu dia terputus. Contoh wallah, dia nak bagi tebal betul sampai dia terlupa kat situ ada tawassut. Wallahu. Tak payah putuskan. Dia ada l tu kan. Itu adalah tawassut dia. Wallahu. Tetapi tawassutnya tebal lah. Tebal pada huruf ataupun kalimah lafzul jalalah. Dia jangan baca wallah macam terkejut kan. Wallah macam terputus. Sambungkan je. Wallah. Jangan wallah. Itu adalah taghliz. Kalimah ini adalah kalimah taghliz. Menebalkan lam pada kalimah agung ataupun azim ni disebut ta'zim kan, ta'zim. Wallah. Tapi pada masa yang sama nak kena jaga jangan bergerak bibir. Masya Allah banyaknya ustazah. Sebab kalimah Allah ini kalau tak ada waw tu alif lam lam ha, ada tak huruf keluar daripada bibir kita? Tak ada. Kalau kita baca wallah hilang lam tu, waw je kan. Salah. Wallahu. Okey, baca tebal. Okey. InsyaAllah. Kelas ni tak ada yang baca wallah kan. Tak ada wallah. Cuba sebut wallahu. Gelak dah tinggi. Wallahu. Dia tinggi. Dia mesti mengangkat sebab dia taghliz. Okey. Wallahu. Okey, garang sikit bunyi dia. Okey, akhir sekali ma'assa.
Ma'assa. Itu mesti bunyikan sofir dan dia adalah huruf yang terlepas kedua-dua sifat. Ini mudah. Walau macam mana mudah pun kita kata lah dua-dua lepas je lah kan. Dia adalah hams, dia ada rokhwah. Tapi jangan lupa dia bersifat isti'la. Jangan tebal sikit-sikit. Dalam apa Ustazah? Macam mana? So. Dalam okey, dalam apa? Dalam apa tu tak Huruf faham dia maksud. adalah ruqwah ke tawasud ke persyidah ke apa dah? Jahar ke? Sod ini terlepas. Dua-dua terlepas. Angin dia lepas, suara lepas. Angin lepas apa? Hams. Angin. Hams rokhwah. Hams tu terlepas angin ataupun udara. Kemudian rokhwah. Rokhwah tu apa? Terlepas suara. Dua-dua terlopeh. Tetapi dia ada yang ketiga dan keempat sifatnya kuat, iaitu apa dia? Isti'la dan itbaq. Nampak tak? Dia kuat ni. Isti'la mengangkat pangkal lidah kan? Tebal. Lepas tu itbaq ni tengah lidah tu terangkat menutupi langit-langit pun tebal. Lepas tu yang kelima dia ismat lah, dia jauh daripada bibir. Dan akhir sekali dia ada sifat tunggal iaitu sofir. Mesti bunyikan ma'assa. Jangan ma'assabirin. Okey. Boleh jelas tak? Macam kan kalau siapa yang rajin tengok MQT tu ada Ustaz Tirmizi Ali ada sebut. Kadang ada setengah orang ni dia terikut-ikut macam orang Arab baca. Orang Arab sebut kalimah-kalimah ataupun bukan ayat Quran lah. Orang Arab ni memang bahasa dia kan. Dia ada bahasa pasar dia. Kadang dia sebut sod pun tak tebal. Qala jadi qala. Jadi kita jangan jadi macam terikut-ikut bahasa dia bercakap. Biar kita ikut bahasa dia membaca. Membaca yang bertepatan dengan sifat lah. Ada juga orang Arab yang dia tidak menguasai sifat-sifat huruf ni. Macam kita jugalah. Okey. Baik. Itu sahaja untuk hari ni. Sekejap ada lagi tak? Saya rasa tak ada. Ada soalan tak sebelum tu? Ada nak tanya? Untuk sifat rokhwah dan sifat tawasud. Lam, nun, ain, mim, ra. Ain tak ada tak ada contoh? Okey, tak apa. Untuk huruf ain. Dia ada. Okey, ain. Boleh dengar tak suara? Ustazah yang kata ruqwah tu yang macam ma'as, yang macam tu ya, dia ada. Dia terlepas suara. Yang ma'as dia ruqwah kan Ustazah yang kita sebut macam ni. Ma'as sebab tu dia panggil ma'as so di situ. Okay. Fahaman Cik Limah yang mana? Ma'as tu maksudnya huruf apa? Huruf sad. Dia terlepas ke tak? Terlepas ke tak? Terlepas tak sod tu? Ma'assa. Lepas tak? Terlepas lah. Lepas macam tu. Terlepas. So. As. Kan terlepas tu. Tidak ada sekatan tak bila kita menyebut sod yang mati? As. Ada lagi kita. Tapi dia macam dia sambung macam tidak terus hilang. Ustazah. Bukan. Angin dan suara dah dilepaskan. Habis. Tak ada yang tertahan. As. Itu namanya rokhwah. Rokhwah. Dia jadi kuat angin tu sebab dua-dua terlepas. Okey? Apa tadi Kak Rozi cakap apa Kak Rozi? Kita sebut dengan apa? Sod dia macam terlepas angin. Lepas tu kita panggil dia ruqwah lah Ustazah. Terlepas angin, hams. Rokhwah tu terlepas suara. Terlepas suara. Terlepas suara, jangan silap Lepas tu diselangi, dimasuki sekali dengan sifat tunggal iaitu sofir. Sofir. Okey. Kak Rozi sebut apa tadi? Okey, Kak Rozi baru nak ain ada daripada 3 daripada ke bawah tu. Ada bibak. Okey, saya sentuh je lah kat situ sebab dia melibatkan tawasud. Okey. Biba'di tu cuba tengok, jumpa tak kalimah biba'di tu? Okey, jangan putuskan dia punya huruf ain tu. Bila kita baca ba'dahum bi ba'dil, dia ada sifat apa di situ? Ain ada sifat tawassud. Dia tak ada rokhwah. Dia tak ada rokhwah dan dia tidak ada syiddah. Tapi duduk tengah-tengah. Jadi bagi dia basah. Faham tak maksud basah kat sini? Kalau kering dia jadi syiddah. Contoh ba'dahum bi ba'd.
dil, ba. Macam tu je. Dia pergi dekat ain. Dia pergi kat tempat keluar ain tu. Tapi dia tidak diheret sedikit. Dia tidak tidak meraihkan sifat tawassut. Dia kena raihkan sedikit. Mana tawassut dia? Ba. Dia ada itu namanya tawassut. Nak lepas memang tak boleh lah, macam orang meneran pula. Biba. Teran lah macam mana pun dia tetap akan duduk kat tengah, dia takkan keluar. Tapi sedikit sahajalah nak bagi sebutan tu jadi lembut. Ba'dhum bi ba'dil. Ataupun kalau dia berhenti pun tetap kena bunyi ain, tetap kena bunyi dhad. Contoh bi ba'd. Dia kena turutan lah. Bi ba'd. Bi ba'd. Yang tak boleh tiba-tiba buat kata Cik Limah selalu sebut letak gitu je kan, tak boleh. Bibak. Contoh bibak tak boleh. Dot hilang, lepas tu ain tak ada tawassut. Okey? Bibak. Maksudnya kena heretkan sikit ke, sebab ain tu kan dia huruf tebal. Kena heretkan sikit. Bibak macam tu. Ain tak huruf tebal, ain huruf istifal, huruf nipis. Oh, nipis. Bibak. Dia bawah. Tarik sikit. Bibak. Dia bukan tarik, dia tolak ke depan. Bibak. Bibak. Yang tak bolehnya bibak di. Bibak. 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 Mana dia boleh heret sikit Ustazah. Bibak. Dia boleh heret sikit je. Tapi tak jelas. Boleh heret sikit. Dia kena heret sikit sebab dia nak meraihkan sifat ain tadi. Boleh. Jangan kosong Jangan kosong ataupun kering. Ni istilah jangan kering. Macam mana kering? Ba dohum letak tu kan. Ba. Mana terhenti lah. Dia terhenti tu kadang-kadang ba tu bukan dia letak kat tekak. Dia berdebak Ustazah. Tu berdebak tak boleh. Dia kalau berdebak tu dia bukan pergi dekat tekak, dia pergi dekat hidung tu. Khayshum salah. Okey, boleh? Ada lagi? Dil lafazir. Dil lafadil. Dia ada bukan adik lam. Dil lafazir. Okey, itu tadi lebih banyak kepada tawassut lah. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau kita perhatikan sifat apa? Syiddah dengan hamsnya, syiddah dengan rokhwah ni. Okey, rokhwah fa kan, selain daripada yang kita tak sebut tadi. Fa af, tu melepaskan tak ada masalah. Fa ni tak boleh kita baca af. Tak boleh juga Ni saya tambah sendirilah yang tak ada huruf hari ni yang saya sebut fa. Bila mati jangan bunyi fa. Afidah contoh afidah ada fa tak boleh. Afidah. Fa ni terlepas kedua-dua. Suara lepas, angin lepas. Kemudian ha, ini mudah Kemudian tadi kita ada sebut tha kan. Walaupun tak ada contoh, kita matikan. Tidak ada sekatan. Kemudian ha dah ada tadi. Kemudian shin. Ash. Okey? Ini yang tidak ada dalam contoh. Kemudian kha. Ini pun kerap juga kalau orang baca ladah. Dia tambah juga qalqalah tu. Jangan tambah dah bunyi betul dah dah tebal dah tapi jangan lantun. Ladah. Sad tadi dah ada sin. Sin pun kadang ada juga terjadinya qalqalah. Minal tak boleh as. Huruf-huruf yang rokhawah ni semuanya kena jaga, jangan lantun. Tu je. Kemudian zai aziz. Bi aziz. Jangan baca bi aziz. Nak juga lantun zai. Okey, aziz. Betul tadi zal ataupun iz. Dha pun sama Kalau waw mudah au. Dia tak ada au apa? Au. Ada lagi satu natlu. Itu tak ada. Tak ada dalam rokhwah. Yalah rokhwah tu. Tak ada. Ni kita sebut yang tentang huruf rokhwah. Ya Ustazah. Ya. Waw dulu. Waw dengan ya ni dia berkait dengan huruf lin lah. Au ai. Ni insya-Allah tak ada masalah
Kebiasaannya tidak ada gangguan. Kemudian dot. Dot ni pun ada gangguan. Teruk gangguan dia ni. Ni kena ru'yah kan ni dot ni. Bukan dot tu ru'yah kan, kita ni kena ru'yah. Kita ni kena ru'yah. Dot tidak ada qalqalah. Dot mesti ada rokhwah. Contoh itu rokhwahnya. Dia tak boleh kosong, dia tak boleh contoh ba'd ada pula bunyi qalqalah pun tak boleh. Okey, ghain tadi sama juga. Okey. Kesimpulannya bagi huruf-huruf rokhawah ni apabila dimatikan jangan lantunkan. Sama juga dengan huruf tawassut. Tawassut dengan rokhawah ni dia lebih kurang sebenarnya, tapi tawassut ni dia kurang sikit berbanding dengan rokhawah. Rokhawah ni dia lepas habis. Tawassut ni duduk tengah. Lepas tak boleh, tahan tak boleh. Wallahu a'lam. Okey, jelas tak? Untuk bahagian tawassut. InsyaAllah dapatlah sikit-sikit. Dapat. Boleh? Jangan sikit-sikit, banyak-banyak lah. Kalau boleh lagi banyak, saya suka. Tak apa. Biar sikit janji melekat. Betul. Okay. Tapi tak apa, dalam grup tu kalau ada apa-apa permasalahan nak tanya ke bila kita baca Quran kan, tiba-tiba macam tak jelas, boleh tanya. Cuma cepat dengan lambat je lah saya nak menjawabnya. Kalau waktu pagi tu kadang memang saya pegang lah handphone tu kan. Sambil-sambil tu tengok kalau ada orang tanya hukum-hukum tu, sempatlah saya menjawab. Okey, ada soalan? Untuk rokhwah. Terima kasih. Tak ada Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kalau tak ada minggu depan kita akan sambung pada sifat yang seterusnya iaitu isti'la lawannya istifal insya-Allah. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa hadza tanzilun mir rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih. Alhamdulillah.